atau sinamul Quran dipanggil, puncak Al-Quran. Kenapa disebutkan demikian? Kerana disebutkan di dalamnya ada kepentingan dan kerana kepentingan dia dan juga kebesaran daripada surah ini yang disebutkan, kerana mengandungi hukum-hukum yang banyak. Bahkan ada hukum-hukum dalam surah Al-Baqarah ini yang tak dapat dalam surah-surah yang lain. Sehingga ada beberapa ulama menyatakan bahawa surah ini mengandungi 1000 perintah, 1000 larangan dan 1000 pemberitahuan. Disebutkan seperti itu. Jadi ini adalah gelaran yang disebutkan dengan suratul Baqarah, yang disebutkan dengan sinamul Quran atau fustatul Quran disebutkan, puncak. Kerana memang dianya membawa satu panduan yang lengkap lah. Kalau orang belajar tentang hukum hakam pun, salah satu yang wajib lah dia mesti pelajari ada surah Al-Baqarah. Kalau dia tak belajar surah Al-Baqarah, dia tak layaklah disebutkan sebagai orang yang memahami kepada hukum hakam. Jadi ayatul ahkam pun memang kita kata berada banyak dan sepenuhnya dalam surah Al-Baqarah. Selain dengan surah-surah yang lain. Kalau disebutkan di dalam riwayat tentang surah Al-Baqarah, kelebihannya disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW sebutkan, dan bahkan diceritakan juga dalam Sahih Al-Bukhari tentang bagaimana luar biasanya surah Al-Baqarah ini, yang telah pun diceritakan oleh seorang sahabat ketika dia baca surah Al-Baqarah. Dia ada kuda, kebetulan anak dia baringkan dekat dengan kuda itu. Ketika dia baca, kudanya tu jadi, kita panggil macam hilang kawalan. Gelepar sikitlah. Gelepar. Jadi dia takut, sebab takut nanti kuda tu akan pijak dia punya anak. Dia pun berhenti. Dia pun hairan, kenapa? Tapi setelah itu dibaca lagi, berlaku semula. Dia berhenti, kuda tu tenang kembali. Jadi kali ketiga dia berhenti, dia tengok ke atas langit, dia melihat pada waktu cahaya yang terang. Akhirnya besok dia tanya kepada Nabi SAW. Dia ceritakan Sahih Bukhari. Maka Nabi SAW mengatakan, teruskan baca surah Al-Baqarah. Dia mengatakan, aku bimbang ya Rasulullah, kalau aku baca nanti, kalaulah sekiranya kuda tu dia liar, dia akan memudaratkan anak aku. Kata Nabi SAW, kamu teruskan baca. Dan saya lihat ke langit, dia cerita, saya nampak cahaya. Kita hari ini kita lihat, dia lihat di langit cahaya. Kata Nabi SAW, tahu tak kamu apa cahaya itu? Kata Nabi SAW, itu adalah malaikat yang sebenarnya turun mendekat untuk mendengar bacaanmu, iaitu suratul Baqarah, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi ini kelebihan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut bahawa suratul Baqarah dan suratul Ali Imran ini dua cahaya. Yang bahkan dia akan datang untuk membela kepada pembacanya pada hari kiamat. Itu lagi yang disebutkan. Lagi dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan ketika Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu disebutkan, kita biasa dengan hadis itu. Tapi Nabi sambung. Nabi kata apa? Bacalah dua penyeri. Nabi kata dua penyeri, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Disebutkan sebagai surah penyeri, kata Nabi. Satu. Kerana kedua-duanya pada hari kiamat akan datang dalam bentuk dua kelompok awan. Seperti burung, kata Nabi SAW, yang terbang berbaris menaungi pembacanya. Dan kedua-duanya akan berhujah untuk membela kepada pembaca. Itu luar biasa. Dan kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah kerana ini yang kita kata penting. Dia membawa keberkatan. Satu, meninggalkan dan meninggalkannya itu akan mengundang penyesalan. Dan ahli-ahli sihir tidak berupaya untuk menguasai pembaca surah ini. Itu dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat Tirmizi pula Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan tidak akan mampu untuk mengganggu rumah yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah. Jadi saya simpulkan di sini untuk kita tahu kelebihan surah Al-Baqarah ni. Yang pertama, dia bawa keberkatan seperti Nabi kata tadi, dan dia mengelakkan penyesalan. Jadi kadang-kadang orang tinggal surah Al-Baqarah tak baca, menyesal nanti. Yang ketiga, dia menghindarkan diri dari kejahatan sihir ataupun ilmu halus dan sebagainya lah, yang hari ini orang mungkin
Kita kata ada orang bimbang dan nak berlindung dan sebagainya. Suratul Baqarah. Yang ketiga, mengamankan rumah itu daripada gangguan syaitan dan jin. Dan yang seterusnya, dianya memberi syafaat kepada pembacanya nanti dan membelanya pada hari kiamat. Dan yang seterusnya, melindungi serta menaungi pembaca dia pada kepanasan pada mahsyar. Masya Allah. Jadi ini kita lihat luar biasa Banyak daripada kelebihan, kelebihan. ya. Subhanallah. Sebab tu ialah kita biasa dengan surah-surah yang pendek, betul, okey. Tapi kalau kita masuk rumah dan biasa penuhkan rumah kita dengan surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah aman daripada jin, gangguan jin, syaitan, sihir, dan dianya membawa keamanan dan juga ketenangan kepada pembacanya, dan ini adalah Nabi suruh secara khusus untuk membaca surah Al-Baqarah. Jadi ini adalah satu berita gembira lah Ustaz ya, bila bercakap tentang fadilat ini, iaitu salah satunya tadi bercakap tentang ketenangan, tentang keberkatan. Dijauhkan keberkatan ya, keberkatan dijauhkan daripada sihir, itu penting. Betul. Ya, kerana dalam juz yang pertama lagi pun dah bercakap tentang sihir Ustaz. Betul. Kan, dan kalau kita lihat, kalau saya dulu baca Ustaz ya, tengok tiba-tiba ada cerita pasal sihir ni, mengapa pula kan. Jadi di situ rupanya fadilatnya, selain daripada rumah yang dibacakan tidak diganggu, ya. Maksudnya apa tu Ustaz? Adakah dia first time, kali pertama dia pindah baca kemudian tak payah baca-baca lagi ke, ataupun apa maksud di sebalik membaca surah Al-Baqarah mengelak daripada syaitan tu Ustaz? Dia sebenarnya memang salah satu daripada fadilat. Ketika seorang tu masuk ke dalam rumah, dianjurkan untuk dia membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Itu salah satu daripadanya untuk mungkin membersihkan rumah itu. Kalau rumah yang ditinggalkan, maklumlah. Bahkan dalam hadis pun Nabi kata kalau rumah ditinggalkan lebih dari 3 hari pun sebenarnya akan diduduki oleh jin, oleh makhluk yang lain. Jadi salah satu daripadanya adalah dengan membaca surah Baqarah. Sebab tu kalau boleh orang yang baru masuk rumah baru ni, kita tukar sikitlah. Baguslah kita kata kita buat tahlil, bagus, zikir, penuhi rumah kita. Tapi apa salahnya kita anjurkan untuk baca surah Al-Baqarah. Tapi janganlah suruh orang dia. Kalau boleh tu tuan rumah dia baca. Saya bimbang sebab apa Tuan Fazrul, kita tengok ya Ustaz Tirmizi, trend-trend kita punya masyarakat ni dia suka gayut je. Dia suka gantung macam ayatul kursi lah. Memanglah fadilat dia hebat. Tapi bukan untuk digantung, untuk dihias, tapi untuk diamal, untuk dibaca. Jadi satu, permulaan dia dah baca surah Al-Baqarah untuk elakkan dan juga untuk kita kata bersihkan rumah kita daripada gangguan-gangguan itu dan juga makhluk yang ada. Dan jadikanlah dia amalan yang berterusan. Untuk kita sentiasa penuhi rumah kita dengan baca Al-Quran lah. Jadi kalau kita sentiasa baca Quran, insya-Allah kalau kita sentiasa baca, dia akan ulang balik surah Al-Baqarah balik. Betul. Itu je, sebab tu saya belajarlah dulu ya Ustaz Tuan Fazrul. Kalau baca Quran ni, kalau dah khatam tu, kita nanti sampai An-Nas, kita baca Al-Fatihah. Lepas Fatihah kita akan baca 5 ayat tadi yang Ustaz Fazrul tu. Sebab apa? Sebab dia akan jadi kita nak start balik. Terus balik. Tapi kalau kita berhenti An-Nas je, habis macam seolah habis dah. Betul. Macam Ramadan lah, kita An-Nas je habis. Sedangkan biar kita lajak sampai Baqarah. Nanti sampai 5 ayat tu betul sambung lagi lah kan. Teruskan. Masya-Allah, itu adalah pelajaran yang penting ya. Maksudnya kita cuba untuk kalau rumah baru masuk dibacakan, hatta kalau 3 hari itu pun boleh didiami oleh makhluk-makhluk lain, dan kita ingin perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memulakan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 1 hingga 5 ini yang dibacakan oleh Ustaz awal tadi Ustaz ya. Bercakap tentang formula kalau kembali kepada Allah ini, kembali kepada kitab, tidak ada keraguan petunjuk bagi orang bertakwa, maka kesannya ialah ulaika ala hudam min rabbihim. Pada ayat yang kelima, mereka akan dapat hidayah ya, wa ulaika humul muflihun. Jadi bercakap tentang hidayah Ustaz ya. Hidayah ini antara topik penting dalam surah Fatihah. Kita mohon dan kemudian diberi kesimpulan awal pada ayat kelima ni tentang hidayah. Kalau boleh Ustaz cerita sikit, hidayah ini apa dan apa beza dengan idea ataupun saya ni dah belajar tinggi ni, perlu ke saya hidayah? Sila Ustaz. Baik. Masya-Allah. Kalau di sudut bahasa disebutkan hidayah, hudan, ini daripada perkataan huda, disebut dengan petunjuk, ataupun disebut sebagai yang memandu, yang menunjukkan. Dan kita perlukan petunjuk dan panduan dalam kehidupan ini. Sebab tu kita sentiasa minta hidayah.
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita sebut tadi macam idea, dia akan pergi kepada akal. Baik, akal manusia ini memang dikurniakan oleh Allah. Akan tetapi akal manusia ini ada batas dia. Ada limit dia. Dia ada sampai satu tahap dia tak boleh melangkaui dia. Oleh kerana itu pentingnya hidayah ini untuk pandu kita beyond atau di atas daripada pemikiran akal logik manusia ini yang membawa kepada kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita pakai akal saja, hari ini kalau kita tengok orang pakai akal, semua nak ikut dia punya pemikiran. So yang ni rasa dia ada hak betul, yang ni akal dia kata dia lebih hebat. Kalau kita kata kita 3 orang kat sini pun masing-masing ada pemikiran masing-masing. Jadi dia kalau kita nak satukan pemikiran tu memang bukan senang. Oleh kerana dia mesti dipandukan dengan hidayah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Sebab itu kita mohon hidayah daripada Allah. Dan hidayah ini pula ada 2. Satunya secara langsung diberikan oleh Allah, satunya secara tak langsung diberikan oleh Allah. Seperti kalau kata kenapa tak buat ni, saya tunggu hidayah daripada Allah. Yang itu alasan tu. Sedangkan hidayah itu ada secara tak langsung, tapi orang tak memahaminya sebagai satu hidayah. Maka dia akhirnya dia rasa dia tak dapat hidayah. Contohlah kita kata dia tanam pokok dekat luar rumah dia. Pokok tu dah besar dah. Tapi dia tengok pokok tu hanya sekadar membesar. Dia tak tengok pokok tu besar, umur dia semakin tua. Macam juga orang yang sambut hari raya, hari jadi. Tengok lilin dah banyak. Gembiranya apa semua, dia tak tengok lilin tu banyak bermakna umur dia dah banyak. Dan habis dah. Dan ini hidayah Allah berikan kepada kita, petunjuk bahawa kamu dah tua, kamu dah semakin hampir untuk mati dan bertemu dengan Allah, dan sepatutnya kamu dah kena mempersiapkan. Jadi ini hidayah yang tak secara langsung. Tapi adalah orang yang memang diberikan langsung hidayah oleh Allah, berubah dari 180 darjah terus dia berubah daripada teruk dia, daripada orang yang tak baik kepada baik. Tapi tak ramai seperti itu. Tapi kita berharap kedua-duanya. Dan luar biasanya kalau kita tengok surah Al-Fatihah, kita sebut tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ada ayat yang dikata ihdina ila siratal mustaqim. Ada yang ada yang terus ihdinas siratal mustaqim. Jadi dua-dua itu ada perbezaan dia, sebab tu bahasa Arab ni hebat. Kalau kita kata tunjukkan aku ke jalan yang lurus, bermakna kalau ihdinas siratal mustaqim dalam surah Baqarah ni, suratul Fatihah ni, dia merujuk kepada contoh kalau kita kata saya sesat, contoh saya minta tolong Tuan Fazrul tunjuk jalan. Saya kata saya nak pergi ke masjid Jami', masjid apa namanya? Jami' lah. Jadi Tuan kata okey, jalan lurus dari sini, kemudian nanti sampai traffic light elok ke kanan, kemudian nanti terus itu dia kata tunjukkan ke jalan yang lurus. Itu tunjuk je. Ila. Tapi kalau tunjuk terus ke jalan lurus, maknanya Tuan Fazrul akan kata ikut saya. Yang bawa. Jadi kita minta Allah bawa kita. Terus. Itu sebenarnya tak ada ilah dalam surah Fatihah tu. Jadi ini yang kita harapkan, Allah terus tunjuk kita ke jalan yang lurus. Jadi pentingnya hidayah ini sehingga Nabi selalu mendoakan hidayah. Kalau apa-apa pun Allah kata Allah mahdi qaumi. Ya Allah berikan hidayah kepada. Kerana hidayah ini kurnia daripada Allah. Sehingga Nabi pun kata, Allah kata engkau wahai Rasulullah pun tak boleh memberi hidayah walaupun orang yang kau sayang. Kerana mahalnya hidayah itu, sebab tu kita selalu kena minta hidayah daripada Allah SWT. Jadi itu adalah berkaitan dengan hidayah, ya, satu konsep yang amat penting yang dapat kita simpulkan tadi itu, bukan sekadar nampak lilin tapi rupanya nampak bahawa umur makin pendek, kan. Jadi ada individu yang dia mungkin belajar tinggi rendah, ya, tetapi dia tak nampak apakah yang ingin Allah sampaikan dalam ilmu-ilmu yang boleh membawa kepada jalan yang lurus. Dan itu sebabnya kalau kita melihat kepada salah satu kisah penting dalam surah Al-Baqarah ini adalah kisah Nabi Adam. Mungkin Ustaz Tarmizi boleh baca sedikit daripada ayat nombor 30 hingga 32 pada muka surat 6 bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita baca sama-sama dan kita nak lihat sebenarnya bercakap tentang hidayah dan Nabi Adam, ya. Nabi Adam ni apa sebenarnya yang istimewa tentang Nabi Adam untuk kita ambil hidayah,
Ya, jadi silakan Ustaz, kita baca dulu. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul yang dimuliakan Habib Najmuddin, khususnya sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian. Sebelum saya baca 3 ayat ni, ayat 30, 31 dan 32 Ustaz tadi Habib ada sebut Ustaz, dalam rumah tu kan ada khot-khot. Memang Ustaz, kadang-kadang sampai tak boleh baca Ustaz. Tak boleh baca. Apa benda itu tulisan? Bukan kita orang yang tuan rumah pun tak tahu baca Ustaz. Kena ambil tahu Kena ambil tahu ambil Ustaz. Dia beli dan dia kena tahu ayat apa, Ya. dan dia kena jadikan itu sebagai panduan untuk Panduan dibaca, Ustaz, betul. bukan untuk Maksudnya perhiasan betul Ustaz. Maknanya, ibrahnya dan sebagainya. Saya subhanallah Ustaz. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, saya baca. Jom kita baca ayat 30, 31 dan 32. Saya nak baca dengan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 30 hingga 32 ini memulakan kisah, salah satu kisah penting tentang Nabi Adam yang diciptakan, yang dipersoalkan, yang disoal oleh para malaikat, bukankah kami ini yang bertasbih, yang memuji, mengkuduskan kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah memberi respon bahawa aku tahu, engkau tak tahu. Ya, jadi kalau Habib berkongsi tadi, lilin, ada orang yang nampak lilin sahaja, tapi ada orang yang nampak hidayah daripada lilin itu bahawa saya sudah tak lama, ya. Jadi inilah rahsia yang kita nak lihat. Ramai yang tahu kisah Nabi Adam dan Hawa, diberikan nama kepada anak Adam, Hawa dan sebagainya. Tetapi apakah hidayah, apakah pencerahan yang perlu, terutama bila Nabi Adam ini diajarkan nama-nama, ya, asma'akullaha, kemudian ditanya pada para malaikat, tolong beritahu apa semua nama ini. Jika kamu betul, maka para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi hidayah inilah yang kita ingin ulang kaji, ingin cerap, tetapi kita tunggu dahulu, kita berehat sebentar. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Hari ini kita bersama dengan tetamu undangan istimewa, iaitu Habib Najmuddin Al-Khadir, yang berkongsi tentang apakah itu hidayah sebentar tadi. Dan kita ingin menyambung kepada perbincangan daripada halaman yang ke-6. Apabila kita membaca daripada surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya, nama-nama. Apakah hidayah? Apakah pencerahan daripada Allah SWT untuk kita ambil manfaat
manfaat. Jadi mari sama-sama kita dengarkan daripada Habib Najmuddin. Silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jadi kalau kita lihat dalam susunan surah Al-Baqarah ini, tadi daripada awal 1 hingga 5 Allah ceritakan tentang hidayah itu, dan juga setelah itu menceritakan tentang golongan, 3 golongan lah, iaitu golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir dan orang munafik. Kemudian Allah SWT ceritakan tentang kejadian manusia pertama, iaitu Nabi Adam. Abul Bashar disebutkan, bapa kepada manusia, yang pada awalnya dibantah oleh para malaikat. Dan saya teringat satu hadis Nabi SAW sebutkan. Dan ini juga sebenarnya untuk kita punya para penonton untuk faham fadilat bertadarus Al-Quran dan juga fadilat mempelajari Al-Quran macam ini, bertadabbur ni. Di dalam hadis Nabi mengatakan mastama'al qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tak berkumpul satu kaum itu atau kumpulan itu dalam salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajari dia. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan diturunkan ke atas mereka ketenangan, satu. Wa hafat alaihimul malaikah, malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Kemudian akan diturunkan rahmat oleh Allah, diselubungi dengan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat itu akan menyelubungi mereka. Yang keempat ni menarik, wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka akan disebut, nama-nama mereka ni akan disebut oleh Allah di kalangan hamba-hamba dia. Jadi kalau mungkin ada kaitan hadis itu dengan apa yang dimaksudkan ketika malaikat mempersoalkan, kenapa engkau nak jadikan manusia yang sifatnya itu ada 2 sifat lah yang mereka concern, iaitu membuat fasad, kerosakan dan juga menumpahkan darah. Yang kalau kita tengok realitinya di akhir zaman ni berlaku lah, betul, fasad dan juga menumpahkan darah. Tapi Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku maha mengetahui engkau tak tahu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dalam waktu ini, sedang berada dalam tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini, Allah sebut nama-nama kita dan Allah bangga-banggakan di kalangan para malaikat, sebab kita ni saksi. Aku tahu ada lagi hamba-hamba aku dari kalangan anak-anak Adam ni yang akan mereka itu tidak berbuat fasad, mereka tak menumpahkan darah, mereka ini akan bertasbih, mereka akan membaca ayat-ayat aku dan mereka akan mempelajari dia dan beramal dengan dia. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong. Jadi kelebihan ayat ini juga menceritakan tentang kelebihan manusia. Walaupun merujuk kepada Nabi Adam, tapi sebenarnya kedudukan manusia itu sebelum Allah SWT nanti akan sambung ayat tu, nanti akan menyentuh tentang perintah Allah kepada malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam. Tapi Allah sebut dulu sebab dia. Apa dia kelebihannya adalah kerana kalau disebutkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Jadi nama-nama ni kalau dalam tafsir ada berbagai lah. Ada yang kata nama malaikat, ada yang mengatakan nama haiwan dan sebagainya. Tetapi bolehlah disimpulkan ilmu lah. Jadi kerana kelebihan ilmu itu yang ada kepada Nabi Adam berbanding daripada ilmu yang diketahui oleh para malaikat, maka kedudukan Nabi Adam atau manusia itu akan menjadi mulia. Jadi kemuliaan seorang itu adalah atas dasar ilmunya. Jadi oleh kerana itu merujuk kepada kepentingan ilmu. Yang mana ianya merujuk kepada kemuliaan seseorang itu terletak kepada kemuliaan ilmu. Jadi oleh kerana itu dalam ayat ini secara tak langsung memberitahu kepada kita bahawa kita dianjurkan untuk belajar, untuk kita menimba ilmu, untuk kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan, dan juga kita dengan ilmu ni mengelakkan 2 perkara. Jangan membuat rosakan dan juga sampai membunuh dan juga Masya-Allah ya. Maksudnya kita bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh menjadi membuktikanlah Ustaz ya. Sebenarnya bila kita faham hidayah daripada kisah ini bukan sekadar Nabi Adam dicipta, tetapi kita sebagai Bani Adam ingin membuktikan bahawa kitalah orang yang malaikat tak tahu itu, iaitu
belajar ilmu dan mengelakkan daripada membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Dan satu model, satu contoh yang suka buat kerosakan, suka menumpahkan darah ini Allah maklumkan pada ayat 40 hingga 43. Mari sama-sama kita perhatikan bersama dengan Ustaz Tarmizi ya. Peringatan Allah kepada satu kaum namanya Bani Israel. Ini memang kisah panjang dalam juz yang pertama. Jom kita baca bersama ayat 40 hingga 43 sebelum kita mendengar beberapa perkara yang menarik, yang bukan sekadar menarik tetapi menjadi hidayah kepada kita. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang dikasihi lagi dimuliakan Habib Najmuddin, khususnya sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Saya pun tak sabar Ustaz nak dengar kupasan ayat ini, dan saya yakin percaya sahabat-sahabat Al-Quran kita sekarang ini yang sedang bergabung dengan kita pun tak sabar Ustaz. Dan sahabat-sahabat Al-Quran yang barangkali ada persoalan yang ingin diajukan ataupun ingin beri cadangan dan sebagainya, kita nak jemput sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada di Facebook kita, Sahabat Al-Quran, Sahabat Al-Quran My Hashtag Quran Time, dan juga My Hashtag Quran Time. Kita juga ada di YouTube kita, My Hashtag Quran Time Official, dan kita nak jemput juga untuk bergabung dengan kita, bersahabat dengan kita di Instagram kita My Quran Time Official. Baik. Jadi kita nak baca sekarang ayat 40 saya. Ya, hingga 43. 40, 41, 42, 43. 4 ayat akhir sebelum masuk makhraj baru saya. Ya. Okey, baik. Jom sama-sama kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim ayat 40 hingga 43 ini memulakan perbincangan tentang kisah Bani Israel. Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, pada ayat yang ke-40, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah hanya kepadaku. Apabila kita melihat kepada manusia, Nabi Adam, Hawa dan juga anaknya terus hidup dengan Nabi Nuh, kali ini dibawakan tentang satu kaum Bani Israel yang bermula pada zaman Nabi Musa ya, dan kita nak melihat sejarahnya sedikit. Kita nak melihat mengapa Bani Israel ini menjadi kisah panjang dalam juz yang pertama ini, yang kita tahu bahawa Bani Israel ini adalah Bani Adam. Tetapi ada sesuatu penting yang perlu kita maklumi agar kalau kita melihat kepada perkongsian Habib sebentar tadi, Nabi Adam dan mengetahui ya, dan kita sebagai Bani Adam perlu membuktikan dengan ilmu bahawa kami tidak membuat kerosakan dan membunuh, tetapi ada banyak perkara yang Allah ingatkan dalam kisah Bani Israel. Jadi saya silakan pada Habib untuk berkongsi apa sebenarnya panjang-panjang ni, ada lebih kurang daripada muka surat 7 hingga 19 kisah Bani Israel. Habib ya, kalau boleh kongsikan 2-3 perkara yang perlu diberi perhatian. Jangan sekadar orang kata Bani Israel harga Yahudi tapi rupa-rupanya ada kat dalam diri saya. Silakan.
Alhamdulillah. Jadi apabila kita rujuk kepada Bani Israel, Allah SWT mulakan dengan panggilan Ya Bani Israel. Allah nisbahkan kepada Israel. Israel ni siapa? Ini kita kalau tahu bagus. Sebab apa kita faham kenapa mereka digelar sebagai Bani Israel. Iaitu Bani ini anak-anak lah. Israel ini sebenarnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yaqub anaknya Nabi Yusuf alaihissalam dan juga 12 anak dia yang nanti dalam surah Yusuf itu luar biasa. Yaqub juga digelar sebagai Israel dan dinisbahkan Bani Israel kepada Nabi Yaqub disebutkan, dan Allah panggil tu dengan kemuliaan sebenarnya apabila dinisbahkan mereka itu kepada seorang rasul yang mulia dan kepada kita panggil datuk mereka lah. Jadi kalau dipanggil seperti itu, sepatutnya dia ikutlah datuk dia, iaitu Nabi Yaqub yang bawa kebenaran, kebaikan, membuat kebaikan di bumi ini. Seperti contohnya kata, wahai anak yang orang dermawan, dermalah. Maknanya kalau dipanggil, kamu tu anak orang dermawan, terpanggil, kita alamak malunya kalau saya tak derma. Sepatutnya begitu. Sebab tu Allah gunakan subhanallah luar biasa ketika panggilan kepada Bani Israel pada awal-awal ketika mana Nabi hijrah ke Madinah ni untuk ajak sebenarnya yang Bani Israel yang ada di Madinah pada awalnya. Walhasil begitu. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Bani Israel ini dengan nikmat yang banyak Allah berikan kepada mereka. Banyak nikmat. Di antaranya nikmat paling besar para anbiya, para rasul ni memang paling ramai di Bani Israel. Itu nikmat yang paling besar. Maknanya itu nikmat hidayah lah. Apabila ada rasul, ada nabi diutuskan membawa hidayah Allah kepada mereka, ini nikmat yang tak boleh dibeli lah. Sedangkan Allah kata dalam ayat yang lain, Allah tidak akan mengadab satu kaum yang selagi tak diutuskan di dalamnya nabi. Jadi mereka pada waktu itu dapat nikmat besar, dapat nikmat hidayah, petunjuk daripada para nabi. Dan mereka ni Allah ingatkan tentang janji. Janji mereka ni bukan hanya janji sebenarnya taat setia kepada nabi-nabi dan rasul mereka. Dan itu pun mereka khianati, minta maaf. Begitu juga mereka telah berjanji sejak daripada dulu Bani Israel untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang luar biasa sekali. Kalau mereka dah diingatkan, kalau kita tengok ayat-ayat dalam Quran menceritakan tentang ingatan para nabi dan rasul kepada Bani Israel tentang nabi yang akan diutuskan di akhir nanti, iaitu ismuhu Ahmad, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sebenarnya sudah berjanji untuk membela, beriman dan membela Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam tafsir, mereka setiap kali berperang, kalau berperang mereka akan bertawassul lah, kita kata. Mereka akan menyebut nama Nabi Muhammad SAW dan dengan berkat itu Allah berikan kemenangan kepada mereka. Tapi Allah ketika diutuskan Nabi Muhammad, mereka yang paling tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah ingatkan, aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kamu ingat janji kamu dulu sebenarnya. Tapi kenapa mereka tak nak? Inilah sifat Bani Israel. Yang pertama, mereka ada ilmu. Jadi kita cerita pasal Nabi Adam. Nabi Adam kelebihannya ilmu. Tapi ilmu tidak bawa fasad, tidak bawa kepada penumpahan darah. Tapi yang dibawa oleh Bani Israel ini, kalau kita tengok sampai sekarang inilah, kalau kita cerita pasal Yahudi ke apa, mereka kalau tentang ilmu ni, mantap. Tapi mana ahli dia? Minta maaf, ahli dia adalah fasad, kerosakan. Sebab tu kita dilarang untuk ikut dia. Sebab nampak macam cantik, macam elok, macam betul, macam tapi dia bawa kerosakan. Kemudian dia bawa kepada pemusuhan yang akhirnya berperang dan juga perpecahan dan juga pertumpahan darah. Ini sifat Bani Israel atau Yahudi disebutkan. Jadi dalam ayat ini nak suruh kita jangan jadi orang yang ada ilmu tapi menghala kepada kerosakan yang bukan-bukan. Oleh kerana itu Allah SWT suruh untuk berpegang kepada Al-Quran. Wahyu. Bukan dengan akal, dengan ilmu yang kamu fikir kamu betul dan sebagainya. Kamu kena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel ni beginilah saudara-saudara. Luar biasa. Kita cerita Bani Israel ni, mereka ni nabi ramai, rasul ramai. Betul. Dan mereka ni nabi ni ikut dia punya selera. Kalau nabi ni dia rasa dah tak boleh ikut selera mereka, apa mereka buat? Mereka bunuh. Itu yang sebab mereka tahu, dia yakinlah maknanya
kalau dah dibunuh ni akan ada nabi yang lain. Memang betul kita tak nafikan. Sejak daripada Nabi Ibrahim sampailah itu adalah daripada Bani Israel. Tapi ketika mana mereka cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka menyangka bahawa nanti kalau Nabi Isa tu mati akan diutus nabi yang lain. Ternyata setelah diangkat Nabi Isa tak ada nabi lagi. Yang itu yang dia jam tu. Macam mana? Dan akhirnya mereka menanti-nanti tanda-tanda nabi yang terakhir. Dan apabila mereka pasti yang lahir Nabi Israel, nabi yang terakhir itu adalah daripada bangsa Arab, Fras. Apabila Fras, mereka tak terima, mereka dengki, hasad, dan mereka berazam untuk membunuh dan menentang, melawan. Ini sifat Bani Israel ni. Jadi cara mereka akan tukarkan yang hak tu kepada yang batil. Ini sifat Bani Israel. Mereka nak ikut selera mereka. Jadi yang hak ni kalau dia tak ikut selera dia tukar jadi yang batil. Yang batil ni kalau tak sebab dia jadi hak. Sebab itu Allah kata wa talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu tukar. Sebab sifat dia memang suka tukar yang mana hak jadi batil. Yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Ini sifat dia. Satu. Kemudian mereka ni suka menutupkan perkara yang benar. Menipu. Menutupi kebenaran-kebenaran itu. Ini sifat Bani Israel yang jangan sampai kita ada sifat-sifat itu. Yang ini yang kita sebenarnya ada ikat janji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita penuhi tak janji kita. Kalau tidak kita takut kita termasuk dalam orang yang tak memenuhi janji seperti mana Bani Israel ni. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sebenarnya lebih jauh besar daripada Bani Israel. Kalau Bani Israel pun Allah ingatkan tentang nikmat besar. Mereka dapat nabi dan nabi-nabi itu, kita Nabi Muhammad. Hebat lagi. Kalau kita tak ingat nikmat ni, habis kita. Dan juga jangan sampai kita hidup orang ada ilmu tapi kita tukar yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, campur aduk dan sebagainya. Dan kita tak menunaikan kewajipan solat dan juga menunaikan zakat. Ini yang kita bimbang. Jadi itu adalah pelajaran yang kita ulang kaji berkaitan dengan Bani Israel ini, iaitu bila bercakap tadi Ustaz memberi highlight kepada hasad dan juga menukarkan yang hak kepada yang batil, yang betul kata tak betul, yang tak betul dikatakan betul. Pasal apa? Pasal dia ada hasad. Bila ada hasad itu, yang penting saya nak untuk saya, orang lain tak boleh. Kalau boleh jangan bagi pada Bani Israel, jangan bagi selain daripada Bani Israel. Maksudnya mesti bagi pada Bani Israel saja. Rasa tapi bila dia dah ada nikmat tu dekat dia, ini cabaran hasad ni Ustaz dia tengok orang lain dapat lebih, dia tak puas hati. Dah dapat, dia tak guna betul-betul pula kan. Jadi dia subhanallah, ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil pelajaran agar kalau katakan tadi kita bercakap tentang kita Bani Adam nak membuktikan bahawa kita bukanlah orang yang membuat kerosakan, tapi kalau nak disimpulkan satu perkataan yang Ustaz maklumkan tadi adalah hasad. Hasad. Perkataan hasad ini dia menyebabkan kita tidak selesa melihat nikmat yang ada pada orang lain, padahal nikmat itulah yang Allah suruh ingat dalam ayat 40 sebentar tadi, ingat dan terus bersyukur, sehingga kita terus menjejak kepada Israel ataupun Yaqub Ishak dan kepada datuknya iaitu Nabi Ibrahim. Itu nak membawa kita kepada ayat 124 kita melihat bersama permulaan tentang kisah Nabi Ibrahim. Sama-sama pada muka surat yang ke-19. Jadi tuan-tuan yang di rumah, kita akan membaca ayat 124 hingga 126 di mana Nabi Ibrahim adalah seorang contoh teladan. Ada ujian macam-macam, lulus tapi nak tahu apa rahsia lulus tu, nanti kita dengar daripada Habib. Kita dengar bacaan daripada Ustaz Tarmizi dahulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul yang dikasihi, yang dimuliakan Habib Najmuddin. Khususnya sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, panjang kita nak baca sekarang ini lebih kurang separuh muka surat Ustaz separuh muka surat ayat 124 hingga 126. Jadi inilah menariknya, kita dah baca sebelum ini tapi hari ini kita ulang kaji Ustaz. Mungkin ada yang tertinggal sebelum ni kan. Jadi kita tengok balik ayat yang kita nak baca hari ini. Baik. Mari kita sama-sama membaca muka surat 19 ayat bermula ayat 124 hingga ayat 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم
ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 124 hingga 126 ini memulakan perjalanan membicarakan tentang Nabi Ibrahim, dan kita ingin melihat kalau katakan Nabi Adam dan juga Bani Adam ini ingin membuktikan bahawa sebenarnya dengan ilmu yang ada kita tidak membuat kerosakan dan juga tidak menumpahkan darah. Bani Israel gagal, ya, tetapi Nabi Ibrahim adalah satu contoh untuk kita bagaimana untuk kita lulus dalam masa yang pendek. Habib, ya, dalam masa yang pendek ini apakah satu dua perkara tentang Nabi Ibrahim yang menyebabkan Nabi Ibrahim lulus dan untuk kita lulus menjadi manusia yang tidak buat rosak dan juga menumpahkan darah? Silakan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kunci daripada kejayaan Nabi Ibrahim itu yang lulus, kita kata, di dalam ujian adalah ketaatannya kepada Allah SWT, ketaatan kepada perintah Allah SWT. Kalau kita tengok ujian Nabi Ibrahim ni semenjak daripada muda lagi, daripada keluarga, daripada raja di tempatnya, dan juga setelah itu setelah kahwin. Seperti mana kita maklumlah, kita sekarang ni insya-Allah menyambut Hari Raya Korban ni. Pasti antara insan yang paling kita kenang adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan pengorbanan yang luar biasa, yang sanggup untuk mengorbankan anak dia. Kerana apa? Kerana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci. Sebab itu kalau kita benar-benar beriman, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dituntut. Jadi ada ilmu, kena taat kepada Allah. Tapi kalau ada ilmu tak taat kepada Allah, dia bawa ke arah tadi. Masya Allah. Itu adalah kesimpulan yang ringkas tapi mantap padu, ya, untuk mengulang kaji bahawa sebenarnya kita ini ingin jadi Bani Adam yang diangkat mengikuti kepada Nabi Ibrahim dengan kata kuncinya taat dengan ilmu yang ada, ya Habib, ya. Kalau dalam masa kita berbincang hari ini, dengan ilmu yang ada itu kita taat, tidak mahu merosakkan, tidak mahu menumpahkan darah, dan inilah yang kita belajar daripada juz yang pertama. Kita doakan Allah izinkan kita menjadi orang yang taat, dipimpin doa oleh Habib pada hari yang berbahagia ini. Silakan Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar
sebaik-baik perkataan dan mengikuti kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Sesungguhnya tanpa hidayah-Mu maka kami akan dihalakan ke arah tempat-tempat yang maksiat dan tempat-tempat yang boleh untuk merosakkan kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah Al-Quran itu sebagai pedoman kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu berada di dalam diri kami. Dapat kami baca, dapat kami tadabbur, dapat kami amalkan ya Allah dengan petunjuk dan juga dengan haluan yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, jadikanlah daripada apa yang kami lakukan di dalam membaca dan bertadabbur Al-Quran menjadi sebab untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan keridhaan-Mu, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada musibah, khususnya daripada wabak penyakit COVID-19 ini ya Allah. Lindungi kami, keluarga kami dan juga dari zuriat-zuriat kami ya Rabbal Alamin, dan jadikanlah dia penyebab kebaikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada rumah tangga kami, kepada masyarakat kami, kepada negara kami secara khususnya, dan kepada buldan ataupun negara-negara yang lain amnya. Dan ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang akan mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dengan berkat Al-Quran di dunia, di barzakh, di alam kubur dan juga di akhirat. Dan ya Allah, kumpulkan kami dengan orang yang Kau turunkan Al-Quran, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Habib Najmuddin sudi bersama pada hari ini, berkongsi pencerahan demi pencerahan tadabbur daripada juz yang pertama. Moga-moga ini menguatkan lagi kemantapan kita untuk menjejak Nabi Ibrahim dan menjejak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mahu mengikut kepada contoh-contoh yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Dalam juz yang pertama daripada halaman 7 hingga 19 itu amat panjang, dan intipatinya ialah kerana tidak bersyukur, kerana hasad dalam diri yang perlu kita ubat pada setiap masa dengan syifa daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, inilah kempen yang kita ingin laksanakan terus menerus, iaitu Wakaf untuk Ummah, satu kempen untuk kita membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negara agar lebih ramai membaca, memahami dan mengamalkan intisari daripada Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dengan akaun yang telah diberikan. Kita akan sampaikan kepada pelbagai lokasi, dan harapnya kempen My Quran Time ini akan disebarkan seluas mungkin, dan hidayah demi hidayah mencerahkan kehidupan kita. Kita bertemu lagi kembali pada jam 5 petang, pada 10 malam, ulangan pada 6 pagi, dan kita akan bersiaran kembali mengulang kaji halaman yang seterusnya, iaitu pada juz yang kedua pada hari esok. Kita program ini dibawakan oleh Mufaz, baca faham amal My Quran Time. Assalamualaikum.